kelas kelas intensif kaedah Al-Bayan. Pertama, peserta ni diminta meletakkan nama sebenar ataupun nama panggilan yang sesuai pada skrin. Bukan untuk apa? Sebenarnya untuk mudah berinteraksi, berkomunikasi. Dan juga kami sebenarnya dalam proses untuk membuat analisis, respons daripada audience, daripada peserta. Jadi eloklah nama tersebut diletakkan. Kemudian peserta boleh masuk ke dalam grup ini 10 minit sebelum kelas bermula untuk untuk memudahkan persiapan untuk persiapan. Kemudian soalan-soalan boleh dikemukakan dalam ruang chat semasa kelas berlangsung. Apabila kelas telah berakhir soalan-soalan boleh dikemukakan dalam grup WhatsApp. Baik itu, sukacita juga saya ingin memaklumkan bahawa kelas ini adalah percuma, percuma, tiada bayaran yang dikenakan. Namun sekiranya saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian ingin menyumbang untuk pembangunan projek ini, program kelas intensif ni, untuk pembangunan ingin menyumbang, saudara-saudari boleh rujuk pada grup WhatsApp itu, ada tertera nombor bank, Affin Bank dan nombor akaun serta nama akaun di situ. Saudara-saudari, saya rasa untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan Teacher Aida untuk meneruskan kelas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan pada Kak Zawiyah yang telah memulakan tadi. Jadi kita mulakanlah, kita pun dah tadi tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul dan kita dapat memulakan program kita ni, program belajar bahasa Arab menerusi kelas intensif kaedah Al-Bayan. Baiklah. Jadi sebelum tu saya sukalah nak merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang berusaha, yang mengasaskan, yang memulakan dan membangunkan Al-Bayan ni. Maknanya Mushaf Al-Mubayyinah dan juga kaedah belajar bahasa Arab kaedah Al-Bayan. Jadi sehubungan dengan itu, maknanya permulaannya sekali, mestilah kita tahu kenapa perkara ni dibuat. Sebab masyarakat kita yang kita belajar Quran, biasanya kita akan mulakan dengan kita semua, hampir semua daripada kita ni tahu tentang Iqra. Saya akan sharekan skrin dekat sini. Maknanya saya tulislah, untuk saya tulis macam ni lah modelnya bukan model apa. Macam kalau saya ni menyampaikan ni, tangan tu suka nak menulis. Jadi di situlah kalau ada apa-apa yang nak tanya ketika saya silakanlah boleh ajukan kepada moderator. Baiklah. Sebelum tu kita mesti tanya diri kita dululah. Apa perlunya kita belajar bahasa Arab? Sekarang ni mempelajari bahasa Arab ni selalunya kita berhenti pada Iqra. Kita dah buat ni. Kita dah buat Iqra. Iqra ni kita belajar menyebut huruf. Kan? Kita buka dalam surah 96 ayat 1. Okey, kita buka jap surah tu. Surah 96, surah Al-Alaq.
Okey, saya minta Kak Nas tolong bacakan ya. Ayat 1. Satu je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Okey. Baik. Dalam ayat tu disebutkan supaya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksud dia apa? Bacalah. Bacalah oleh engkau dengan nama Tuhan bagi engkau. Dan atas semangat inilah, bacalah ni, semua daripada kita baca Quran. Semua daripada kita membaca Quran tu dalam bahasa Quran tu diturunkan. Tapi kebanyakan daripada kita, maksudnya kita berhenti pada menyebut huruf saja. Apabila kita sebut tentang Quran, kita berhenti pada menyebut huruf tanpa kita faham maksud pada apa yang kita baca. Sedangkan Allah menyebutkan dalam surah 12 ayat 2. Okay, kita cuba kita tengok pula pada surah tu. Surah 12 ayat 2. Kita baca daripada 1 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat daripada Alkitab ataupun Al-Quran yang jelas nyata. Sesungguhnya kami telah turunkannya sebagai sebuah bacaan. Kat sini terjemahan dia sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab, Quranan Arabian, supaya kamu menggunakan akal untuk mengerti. Jadi daripada ayat ni maksud dia apa? Sengaja Allah turunkan Al-Quran itu. Al-Quran ialah bacaan yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Ni tadi Iqra. Iqra ni ialah asas kepada perkataan. Dia kata dasar dia qara'a. Qara'a jadi Quran. Quran tu bacaan. Tapi kita cuma baca, kita tahu, kita setakat macam mana nak katakan la'allakum ta'qilun tu. Macam mana Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab tu supaya kamu mengerti, kamu menggunakan akal. Dapat tak kita gunakan akal untuk mengerti apa yang Allah katakan? Tentulah tak dapat kalau kita hanya boleh menyebut huruf. Tadi saya nak cakap ni, Quran bacaan berbahasa Arab. Jadi perlulah ada maknanya jalan-jalan ataupun usaha untuk kita faham apa yang kita baca. Kalau kita perhatikan dengan perkara-perkara lain, bila kita baca mesti dengan maksud faham. Betul kan? Kalau contoh kita nak baca surah khabar, kita baca nak bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, bahasa yang kita fahami. Tapi kenapa kalau kita baca Quran, kita setakat berhenti di sini. Iqra kita tu, kita baca siri Iqra, Iqra 1 sampai 6 kita khatam. Kemudian kita ulang, kita praktis, kita tadarus. Lebih lagi kita nak masuk bulan Quran, kita akan perelokkan tajwid, kita buat Quran yang bahasa Arab tu, kita perelokkan sebutan, kita perelokkan alunan, kita perelokkan lagu, kita perelokkan tajwid dan sebagainya. Ini yang kita buat. Adakah perkara ni salah? Salah ke? Salah ke? Tak, dia bukan salah. Dia bukan salah, tapi sepatutnya kita ni meningkatkan lagi tahap penguasaan kita. Janganlah kita berhenti pada sebutan huruf. Allah sebutkan juga lagi dalam surah 41 ayat 3. Kita cuba tengok ayat tu.
Surah 41 ayat 3. Surah Fusilat. Boleh baca juga daripada 1 sampai 3 ya Kak Nas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Hamim. Penurunan ini adalah sebuah penurunan daripada yang maha pemurah, yang maha penyayang. Sebuah kitab fusilat, ia telah memperincikan ayat-ayatnya dalam bacaan, sebuah bacaan yang berbahasa Arab bagi kaum mereka mengerti atau bagi kaum yang mereka tahu. Bila kita sebut kaum yang tahu, bererti kaum yang macam mana orang dapat tahu sesuatu perkara? Tentulah dengan belajar. Satu kaum tu dia tahu melalui proses pembelajaran. Jadi macam mana nak dapat jadi tahu tu dengan kitab ni Allah kata Allah perincikan ayatnya. Tapi kita punya terperinci tu kita tak dapat sebab kita baca dalam keadaan kita kurang faham. Kita perlu bergantung kepada sesuatu yang lain. Dan seterusnya. Dan sedangkan pula kalau kita fahamlah kan, macam mana kita nak jadi orang yang cerdik? Kalau kata orang yang ya'lamun tu, maknanya orang yang mereka belajar, mereka mengetahui. Ini saya suka nak guna highlight perkataan ni lah. Mereka mengetahui. Bagaimana seseorang boleh tahu? Melalui proses belajar. Mesti belajar. Kalau belajar apa yang dipelajari, takkanlah kita terhenti pada pembelajaran hanya yang ini sahaja. Tak mungkinlah kita dapat tahu. Macam kita belajar baca pun, kita perlulah meningkatkan bacaan kita, fahaman. Begitu kita baca untuk maksud yang tersirat, baca untuk mahamkan yang ayat yang orang kata apa, cari main idea ataupun supporting details. Itu sepatutnya bila kita baca Quran ni, itu yang kita dapat. Kemudian bahasa yang kita gunakan dalam ibadah kita sehari-hari, bahasa apa? Dalam solat kita gunakan bahasa, dalam solat contohnya mesti bahasa Arab kan? Dalam solat bahasa Arab. Solat kita guna bahasa Arab. Tak boleh, tak sah kalau kita solat kita baca Fatihah dalam bahasa lain selain daripada bahasa yang Allah turunkan tu, iaitu bahasa Arab. Nabi pun bangsa Arab. Jadi di situlah, atas usaha itulah kita lihat masyarakat kita ni kebanyakannya, dan bukan di Malaysia saja, di mana-mana pun kebanyakan orang bila sebut je Quran ni dia berhenti pada sebutan huruf. Maka dari sebab itulah kenapa? Apakah sebabnya mereka ni berhenti kat situ? Sebab biasanya kita rasa belajar bahasa Arab ni susah. Belajar bahasa Arab ni perlukan masa yang lama. Belajar bahasa Arab ni, apa lagi kita kata? Kenapa kita kata susah? Sebab macam pada kita benda tu asing. Tapi sebenarnya kalau kita belajar, kita tahu dia tidaklah begitu susah ya. Lagi kita kena adakan semangat lah. Macam kita nak belajar ni, kita kena motivate diri kita dan kita kena minta pada Allah untuk motivate kita. Jadi Quran ni terletaknya di situ segala keperincian, maknanya ilmu yang Allah turunkan tu untuk kita tu disebutkan, dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi sebagai motivasi, macam mana kita nak jadi hamba yang sebenar. Jadi Allah sebutkan dalam surah 17 ayat 20, kita tengok ayat 22 dulu ya. Surah 17 ayat 22. Silap. 17 ayat 22. Ini surah apa? Saya kata surah 17, sorry. Surah 54
ayat 17. Surah lain, cerita lain. Surah 54 ayat 17. أعوذ بال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, bagi peringatan. Mana untuk dijadikan peringatan. Maka adakah daripada orang yang hendak mengambil peringatan? Ini satu Allah kata. Jadi dalam ayat ni Allah kata kami telah mudahkan Quran tu. Ni ada huruf taukid. Ada kita nampak huruf, kalau kita dah belajar nanti kita tahu lah kan. Ni laqad, maknanya benar-benar pasti kami telah mudahkan Quran itu untuk peringatan. Jadi macam mana? Ada tak orang yang nak ambil dia sebagai peringatan? Jadi dekat sini, faham ayat ni ialah Allah kata mudah. Allah kata mudah. Kemudian Allah ulang lagi dalam ayat ke-22, ayat yang sama. Cuba Kak Nas baca lagi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Jadi untuk ambil peringatan Allah kata kami dah mudahkan. 2 kali Allah kata mudah. Kita seterusnya kita tengok ayat 32. Baca lagi Kak Nas. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kalau nak hafal dah boleh dah. Dah 3 kali dah baca ni. Benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diambil peringatan. Ada tak orang yang nak ambil peringatan? Ini sebagai satu challenge jugalah ya untuk diri kita ni. Kemudian lagi sekali Allah sebut dalam ayat 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Inilah motivation untuk kita. Allah sebut dalam surah ni sahaja pun dah 4 kali. Dalam surah lain ada juga dalam bentuk yang lain. Allah kata Quran ni mudah. Kita pun dapat lihat sepatutnya Quran ni adalah mudah. Semoga itu menjadi motivasi lah untuk kita. Motivasi untuk kita. Allah kata mudah. Janganlah kita menolak ataupun kita menyangkal apa yang Allah katakan. Kita kata susah pula. Susahlah Quran ni. Susahlah. Tak susah. Tapi dengan syarat kita perlu sabar. Kita perlu istiqamah. Kita tahu kita nak tahu apa yang Allah kata ke kita. Bahan-bahan bacaan lain, kita selalu baca dan kita seronok, kita enjoy. Tapi Quran ni kita terpaksa bergantung pula kepada orang lain. Kenapa kita tak belajar? Bahasa lain kita boleh belajar. Jadi ini jadikanlah ini sebagai satu motivasi. Motivasi ini bukan datang daripada pakar motivasi manusia-manusia biasa, tapi Allah yang bagi tahu pada kita. Surah berapa tadi? Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan juga ayat 40. Allah kata mudah. Allah jamin mudah Quran ni. Jadi kalau kita nak ambil peringatan, kita nak dapatkan motivasi, kita nak dapatkan nak belajar tentang Allah, tentang apa semua, kita perlulah kaji Quran ni, kita perlu belajar. Jadi dengan disebabkan itu, dalam apa hukumnya kita belajar Quran ni? Maksud saya bukan belajar Quran setakat baca, nak belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. So kita nak faham, mesti kita tahu bahasa yang kita baca tu kan. Jadi apakah dia? Macam mana kita nak yakinkan lagi diri kita? Perkara ni adalah wajib. Dan kaedah usul ada menyebutkan. Kaedah usul kata, kaedah usul ni maknanya usul ataupun satu kaedah untuk kita, ini daripada ulama lah ya, ulama ataupun dalam kita menentukan fatwa hukum sesuatu perkara. Sesuatu perkara tu untuk dijadikan. Bukan saya buat fatwa baru. Bukan. Ini cuma kata maknanya macam mana nak tentukan, macam mana Ustaz, katalah orang boleh tanya saya, macam mana pula boleh kata baca faham Quran tu wajib, belajar bahasa Arab wajib? Kenapa? Disebabkan kaedah usul ni. Okay, dalam kaedah usul tu menyebutkan
Mala yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Mala yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Makna dia apa? Apa yang tidak sempurna, apa yang tidak ia sempurna sesuatu yang wajib itu, melainkan dengannya, maka nya itu adalah wajib. Ia itu adalah wajib. Faham tak? Okey, contoh sekali lagi saya kata apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib itu, apa yang wajib itu melainkan dengannya, maka nya. Ini dia balik kepada itulah. Ia adalah wajib. Contoh macam wuduk. Wuduk dan solat. Baik. Wuduk tu asal dia tak wajib. Asalnya tak wajib. Tapi solat wajib tak? Solat wajib. Asal dia wajib. Tapi kalau nak solat, wajib ada wuduk. Ketika tu wuduk jadi wajib lah. Ni saya punya ni. Okey, saya cerita je dulu. Maksud dia macam mana? Kalau sesuatu yang sempurna, satu yang wajib. Apa yang wajib dalam hal ni? Yang wajib tu katakan, contohkan solat. Tapi dia tak sempurna tanpa wuduk. Maka ketika itu, ni wuduk. Maka ketika tu wuduk ni jadilah wajib. Wuduk inilah yang wajib. Contoh macam tu. Jadi dalam solat, ada baca Quran kan? Kalau baca Quran, maksudnya Fatihah contohnya. Wajib kan? Wajib baca Fatihah. Jadi kalau tak faham apa yang kita baca tu, jadilah tak salah. Bukan tak sah dari segi hukum yang macam tu maksudnya. Maka untuk kita faham apa yang kita baca dalam solat tu, jadi wajib lah. Jadi kita kena belajar. Kenapa kita kena tahu apa yang kita sebutkan di dalam solat. Inilah kaedah usul ni. Jadi ilmu alat yang diperlukan untuk faham, ilmu alat untuk faham Al-Quran tu ataupun apa yang kita baca dalam solat, iaitu yang dalam bahasa Arab, ialah bahasa Arab. Bahasa Arab ni disebut sebagai ilmu alat. Maka ilmu alat ketika ni jadilah wajib. Ni Quran wajib. Jadi kat sini ni ilmu alat. Ilmu alatnya. Jadilah wajiblah dia. Ilmu alat nak faham. Macam orang nak masuk, orang nak masuk universiti kan. Dia kena ada SPM. Dan dalam SPM tu dia tak kira lah dia bangsa apa, tapi wajib. Bahasa Melayu wajib lulus. Wajib lulus. Jadi dia kenalah ambil juga macam tu. Analogi dia macam itulah. Jadi gitulah kita. Lepas tu kemudian Umar radhiyallahu an berkata. Ni kata Umar. Umar ni siapa? Semua orang tahu. Saya rasa saya tak ceritalah pasal tu. Jadi Umar kata, Ta'allamul Arabiyyah. Fa'innaha min dinikum. Okey, kata Umar, pelajarilah kamu bahasa Arab. Pelajarilah kamu bahasa Arab kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Ini bukan, jadi kat sini ni bukan bahasa Arab komunikasi. Arab yang dimaksudkan ni bahasa Arab dalam beribadah. Bahasa Arab Quran. Bukan bahasa Arab nak cakap. Tak penting bahasa Arab nak cakap tu. Agama kita ni, itulah dia. Bahasa Quran yang dapat menyampaikan kita kepada maksud ibadah kita ni.
Baiklah. Satu lagi contoh ya dalam surah sekejap, 4:43 saya fikir. 4. Sekejap saya cek sekejap ya. 40. Betul. Surah 4:43. Kak Nas minta tolong baca sampai sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Okey. Sorry, saya patutnya nak saya sampai sini je. Ini dah masuk lain. Baik. Dan pada ayat ni, maksud dia ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu sukara, intoxicated ataupun mabuk, sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu katakan, sehingga kamu mengerti apa yang kamu cakapkan. Jadi solat tu, macam itulah kita ni. Saya bukan nak kata, jangan tanya saya dari segi hukum fiqah ke, maksudnya ni kita bukan sebut tu. Dalam fiqahnya pun macam itulah kan, kita dah faham. Kita bukan orang yang minum arak, tapi saya nak buat perumpamaan, maknanya perbandingan. Allah kata orang yang beriman, kita ni semua orang yang nak beriman. Tapi dia kata ni untuk orang yang mabuk lah. Jangan kamu hampiri solat sehinggalah dalam keadaan mabuk. Mabuk ni maknanya tak sadar apa yang dikatakan. Tapi kat sini maksud dia hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti, mengetahui apa yang kamu katakan. Jadi kita ni kalau kita berterusan kita solat tapi kita tak faham apa yang kita katakan dalam solat tu, sebenarnya kita ni mungkin sama dengan orang yang mabuk ketika dia solat. Tapi jangan pula faham, kalau macam tu ustazah kata, teacher kata tak payah solat lah. Jangan macam tu. Ni saya nak katakan, kita berhentilah daripada keadaan ni. Jadi kita carilah jalan untuk kita belajar Al-Quran ni supaya kita faham apa yang kita sebut dalam solat dan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Supaya pelajaran tu dapat ke kita. Jadi atas dasar kesedaran ni lah, maknanya saya pun kenapa kita buat ni, kenapa kita usahakan, kenapa kita cari jalan nak bagi faham, bagi Quran ni faham. Sebab ada stigma yang dalam masyarakat kita rasa macam susah sangat Quran ni. Betul juga. Macam saya pun bukanlah daripada latar belakang yang maknanya bahasa Arab. Kita belajar dengan orang Arab ke di Timur Tengah ke, tak ada. Kita pun belajar baca, kita boleh baca Quran. Tapi bila kita tahu macam nak cakap, kat mana dia punya susah tu, jadi kat situlah kami pihak pengasas, penganjur dan juga developer, pembangun kepada kaedah ni dan juga Quran ni, kita rasa kita kena buat sesuatu untuk bantu kawan-kawan kita, bantu anak-anak kita, bantu masyarakat kita, generasi yang seterusnya untuk Quran ni tidak asing. Kita baca Quran tu, kita boleh faham. Kita belajar sikit, kita faham sikit. Setidak-tidaknya Al-Fatihah tu, kita nampaklah, kita kenal lah Bismillah tu, mana dia harfnya, mana dia manalah dia isimnya. Kalau tidak semua, dulu kan, satu ketika dulu saya pernah dikatakan lah, kalau belajar bahasa Arab ni, janganlah belajar bahasa Arab. Nanti dia kata apa? Nanti nanti gila isim. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Puan Wahidah nak bertanya ke? Ada angkat tangan tu? Ternampak pula. Ada soalan ke? Kena unmute. Boleh bantu ke? Ada soalan? Oh, tak ada. Okey, baiklah. Jadi saya teruskan. Kalau ada soalan tak apa boleh tanya dengan Kak Zawiyah. Boleh. Ya, kalau ada soalan boleh. Kalau nak type. Sebab type nampak angkat tangan chat tu. Ya. Mungkin tertekan.
Mungkin juga. Kalau nak bertanya boleh unmute. Silakan. Kelas kita ni bukanlah sederhana sangat ya. Boleh berkomunikasi, boleh Betul. berinteraksi ya. Tak ada. Okey. Tapi kalau ada kan boleh tanya dengan Kak Zoya Baiklah. Jadi kita tadi saya cerita apa? Jadi kita cuba menyediakan kemahiran asas. Jadi kaedah al-bayan ni insya-Allah kaedah al-bayan dah terus saja saya masuk ni. Kaedah al-bayan ni adalah kaedah dia ada dalam 3 modul insya-Allah. Masih lagi dalam proses pembangunan juga. Jadi 3 modul. Jadi yang sekarang ni yang kita buat intensif ni adalah modul 1. Kita sekarang modul 1 insya-Allah. Belum pun lagi masuk ni, cuma mula-mula ni hari ni mukadimah lah nak bagi tahu. Jadi sangat pentinglah untuk saya beritahu perkara yang saya akan beritahu seterusnya ni. Jadi dalam modul 1 ni sebab kita masih lagi membangunkan modul ni, kita akan belajar pada kaedah-kaedah yang mudah untuk kita mengenal kalimah dalam Al-Quran. Jadi target kita pada dalam kursus ini ataupun kelas ni ialah kita boleh satu mengenal kalimah Al-Quran. Okey, kedua kita boleh menterjemah yang kita belajar ni. Menterjemah kalimah dalam Al-Quran. Ni kita punya target objektif untuk kita punya kaedah al-bayan ni. Kemudian daripada situ kita akan bergerak, bukan kali inilah, maknanya akan datang kita boleh teruskan daripada modul 1 ni. Jadi modul 1 ni saya harap kita dapat penuhilah semua peserta dapat jalan ni kelas ni daripada awal sehingga ke akhirnya. Kita ada proses-proses yang kita pelajaran dia tu dari segi bentuk pelajaran tu, mana penyampaian ke ataupun kita panggil apa, visual ni kan, bantuan pandang dengar ni ke, adakah dia dapat membantu. Walau macam mana pun saya rasa dalam kelas ni bukanlah semuanya, kebanyakan daripada kelas ni, maknanya saya nampak peserta nama-nama ni saya kenal. Jadi dah ada sedikit basic. Bagi siapa yang kaedah ni kita buat ni sesuai sebenarnya untuk orang yang tak ada basic. Bagi orang yang dah ada basic ataupun dia dah menjalani mungkin dah pernah pergi kursus bahasa Arab, dia dah tahulah. Macam ni pun dia dah tahu. Contohnya perkataan ni kalau saya cakap ni tahu dah tu. Ni tahu. Ini apa dia dah tahu. Jadi saya harapkan bagi yang dah tahu, jadikanlah kelas ini sebagai suatu platform, satu ruang untuk kita pelajari pula teknik-teknik tu supaya nanti apabila selesai dan complete kita punya modul ni boleh juga digunakan. Bolehlah juga pelajar-pelajar tersebut gunakan untuk buat pula dan ajarkan kepada kumpulan yang lain. Maknanya orang-orang lain. Macam itulah kita punya harapan. Saya kena ingatkan lagi lah bahawa harapannya tu supaya masyarakat kita ni baca Quran faham. Tidak lagi baca Quran tu sekadar menghatamkan Quran dari kulit ke kulit saban tahun tapi tanpa dapat ambil apa-apa pun isi daripada Quran. Akhirnya Quran ni kita tak naklah dijadikan sebagai azimat sahaja. Dijadikan sebagai kepentingan ataupun keperluan pada majlis-majlis dan upacara tertentu. Ataupun Quran ini dijadikan untuk menghalau hantu syaitan. Sedangkan Quran ni is so much more than that. Sedangkan Quran ni Allah kata dalam surah 2 ayat 185. Kita buka sekejap ayat tu 185. Sampai palang tu je Kak Nas. Kak Nas unmute. 185.
Syahrul Ramadan. Tapi أعوذ sampai jim tu je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran itu petunjuk kepada manusia. Dan keterangan-keterangan daripada petunjuk itu dan pembeza. Nampak tu? Ni Allah sebut dalam ayat ni. Ni kita dah nak dekat masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang bulan Quran. Di dalamnya diturunkan. Setiap kali bulan Ramadan ke waktu Nabi wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Inilah bulan Quran kan. Dia sekali je dalam Quran disebut tentang Ramadan ni, bulan Ramadan ni. Tapi dia punya hebatnya besar. Maksud saya perkataan Ramadan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi ada satu. Quran ni diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi janganlah kita gunakan Quran tu petunjuk bagi haiwan. Kita bacakan pada haiwan. Macam tu tak patutlah. Sebab Quran dibacakan untuk manusia. Kemudian maknanya kita faham. Bukan manusia ni bukan sahaja manusia yang pergi belajar agama. Dia manusia semua. Islam ke bukan Islam ke sepatutnya menjadikan Quran ni sebagai petunjuk mereka. Bukan sebagai untuk upacara tertentu sahaja, bukan sebagai sesuatu yang diagungkan tetapi tidak difahami. Kasih kat situlah. Kemudian yang kedua, Quran itu juga adalah mengandungi keterangan-keterangan. Daripada hudan itu, daripada petunjuk itu ada keterangan-keterangan. Dan juga di dalam Quran itulah nak membezakan sesuatu yang hak daripada yang batil. Sesuatu yang benar daripada sesuatu yang salah. Sesuatu yang cahaya daripada kegelapan. Jadi manusia ni kegelapan dia banyak. Maka dia perlukan petunjuk. Dia perlukan cahaya. Dan dia perlukan sesuatu kayu ukur. Jadi Quran ni, Furqan ni maksudnya kayu ukur lah. Yang bezakan. Apa dia benchmark dia untuk menentukan sesuatu Quran. Tapi kita tak akan dapat pelajaran tu, tak faham kalau kita tak faham. Tak akan dapat pelajaran kalau kita tak faham. Jadi utama sekali, kita kena ingat benda ni, Quran tu untuk manusia dan kita ni semuanya kena fahamlah apa yang kita baca. Sebab manusia ni Allah jadikan lain-lain juga. Maknanya sifat dia. Mana keyword ni? Quran ni untuk manusia. Jadikan petunjuk. Tak bolehlah. Apa tadi tak kata? Quran ni, manusia ni ada yang pandai, ada yang cerdik, ada yang kurang pandai, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dan macam-macam lah manusia kan. Namanya pun manusia. Ada yang sifat dia bagus, ada yang banyak sifat yang tak bagus. Tapi semua tu kalau manusia ni menjadikan Quran tu petunjuk, dia boleh mengubah diri dia pada manusia yang biasa menjadi manusia yang taat kepada Allah. Itulah ultimate dia. Tujuan kita nak faham Quran ni pun sebab apa? Sebab nak jadi hamba yang tunduk patuh, menyerahkan diri kepada Allah. Macam tu kita tak akan dapat selain daripada kalau kita menggunakan sumber rujukan yang lain. Kalau rujukan kita tak faham, sumber rujukan kita tak faham, apalah kita nak jadi? What kind of manusia is kita ni? Contoh kalau orang nak jadi nurse, takkanlah dia kena pergi baca buku tentang engineer pula. Jadi dia jadi nurse kenalah baca tentang nurse. Macam tu. Kita ni nak jadi manusia. Tak kenalah baca buku yang Allah turunkan untuk manusia. Buku tu adalah Quran. Sebelum tu, kita buka sekejap surah 29 ayat 45. Nak katakan tentang betapa pentingnya Al-Quran ini. Allah sebutkan dalam surah 29 ayat 45.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Dalam ayat ni Allah menyebutkan tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa nak kena buat dulu ni? Utlu, baca dan ikut. Perkataan utlu ni dia bukan ikra' dah. Tadi kita cerita pasal ikra'. Ikra' tu memang baca. Ikra' boleh baca pada bukan sahaja Quran. Ikra' maksud perkataan ikra' tu boleh juga pada baca surat khabar ke, baca buku lain lah. Tetapi bila kata utlu, dia memang maksud dia untuk Quran. Sebab itu kita ada perkataan tilawah Al-Quran. Kita tak boleh kata tilawah benda lain. Tilawah mesti untuk Quran. Kerana perkataan ini, maksud perkataan itu baca dan ikut. Dia ada memberi maksud ikut. Daripada asal perkataan dia tala. Ya, jadi kata baca dan ikut apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab itu. Kitab itu yakni Al-Quran. Ini kenapa? Macam mana teacher tahu nak sebut dia kitab itu? Oh, sebab dia ni isim. Isim apa? Isim makrifah. Kalau isim makrifah maknanya kata nama khas. Macam itulah. Itu antara perkara yang kita akan belajarlah nanti. Dan daripada kitab itu. So kita boleh terjemahkan dia daripada Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya solat yang begitu. Solat itu. Kenapa solat itu pula? Solat yang didahulukan, diutamakan di dalamnya. Kefahaman, baca dan yang mengikut Al-Quran punya panduan tu. Dia dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan benar-benar peringatan daripada Allah itu. Peringatan daripada Allah tu kat mana? Quran lah. Zikrullah tu apa? Al-Quran lah. Adalah lebih utama. Macam tak cukup-cukup kan? Tapi memang Allah akan banyak kali kita tengok Allah stres perkataan ni. Quran, Alkitab, Zikrullah. Hanya solat yang didahulukan ataupun dihayati bacaan di dalamnya. Solat dalam solat begitu yang dapat mencegah daripada perbuatan fahsyak. Fahsyak ni perbuatan sumbang sesama manusia. Keji. Sumbang tu sama ada banyaklah tu kita bolehlah baca tafsir nanti. Yang mungkar ni pula mengingkar, perbuatan mengingkari Allah. Mungkar. Dan Allah kata lagi wala dzikrullahi akbar, dan peringatan daripada Allah itu adalah lebih utama, yang paling besar, yang paling patut diutamakan. Dan Allah dia mengetahui apa yang kamu usahakan, tasnaun. Jadi 29-45 tu tadi cerita pasal kena ikut. So tilawah Quran. Kita bayangkanlah ya, kalaulah kita faham apa yang imam baca waktu solat tarawih ni pun. Berapa ramai daripada kita yang boleh hayati imam baca. Nanti kita nak salahkan imam baca laju sangatlah imam ni, kalau baca perlahan sikit saya boleh faham. Ya ke? Mungkinlah. Tapi kebanyakannya kita baca, kita kalau sebenarnya kan kalau kita solat 5 waktu tu, kita solat yang jahar. Solat yang jahar, solat subuh, solat maghrib, maknanya solat yang imam baca kuat. Solat subuh, solat maghrib, dan solat isyak. Solat isyak tu, kalau kita faham apa yang imam tu baca dalam solat tu, sebenarnya dia dah dapat memberi kita kelas dah. Kalau kita faham tu, kita tak nak pergi kelas pun tak apa dah. Contohlah, imam baca tentang Qul huwallahu ahad. Dia baca lepas baca Fatihah, imam baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mesti kena dengan hidup kita tu. Mesti kena. Sebab tu surah tu pendek je. Tapi Allah menegaskan, Allah kata, Qul, katakanlah dia Tuhan yang, dia adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Kat situ je kita punya tauhid tu sepatutnya faham dah tu kat situ. Maksudnya keluar tu dah dapat kelas dah. Keluar je habis solat dah dapat kelas dah. Tu kalau imam baca surah tu, kalau dia baca surah yang panjang pula, kisah pula. Kalau kita faham, wah kita memang cukup sebenarnya. Allah ni jadikan kita, Allah tahu kita ni urusan banyak. Macam-macam kerja nak buat.
Jadi kalau dengar apa yang kita baca dalam solat tu dah dapat peringatan dah. Teruslah bekerja, keluarlah daripada solat tu dalam keadaan ingat tadi tu. Oh, tadi kelas cakap apa dalam solat Allah kata. Tapi susahlah nak berlaku dalam keadaan kita baca Quran tu tak faham. Kan kita baca kita tak faham, orang baca kita lagi tak faham. Kalau kita baca tu kita dapatlah juga tengok terjemahan. Tapi ni kita nak um, apa? Kita nak baca sendirilah. Buku lain semua kita baca faham sendiri. Tapi kenapa Quran kita tak faham? Jadi setakat ni saya rasa cukuplah untuk saya bagi mukadimah ni sebagai motivasi untuk kita. Kenapa peri pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi dengan itu saya harap kita dapat teruskan. Kita mulakan yang siapa yang datang pada hari ini sampailah habis. Sampailah ke 20 hari ke-20 kita kita ikuti kursus ini. Dan kalau ada, tapi sebelum tu saya nak sebut sikit tentang disclaimer lah tentang apa yang kalau kita rasa risau. Jadi saya kata kesemua terjemahan kita akan gunakan Quran yang kita akan gunakan dalam kursus ni sepanjang tempoh kelas ni ialah Quran yang sedang saya bangunkan dengan suami saya, dengan tim kita lah, Akademi Al-Quran Al-Bayan ni. Jadi mungkin ada kebimbangan di situ siapalah teacher ni kan. Jadi macam ni Quran ni akan ada ini Quran Mushaf Mubayyinah. Tak boleh beli sebab tak ada lagi kat pasaran, memang belum ada. Kemudian Quran ni adalah Quran yang dibekalkan ataupun di Quran perkata lafziah yang mengandungi saya nak cakap tu yang ada sekali dengan disertakan dengan nahu dan saraf. Nahu dan saraf pada Quran ni. Jadi dia berbeza sedikit sebenarnya. Dia berbeza daripada Quran yang lain. So inilah nanti kita akan gunakan Quran ni. Jadi saya akan refer kepada Quran Mushaf Mubayyinah. Ada tadi ada pelajar yang tanya, perlu tak kami buat persiapan apa-apa, nak print ke apa? Tak perlu. Kalau datang kelas ni, datang dengan hati yang niat yang betul, nak cari keridhaan Allah, datang dengan satu, orang kata apa? Dia kena ada syarat dia nak masuk kelas ni, boleh baca Quran. Itu dia punya gelas tu tak perlu full tapi separuh. Maknanya boleh baca Quran, boleh masuk kelas ni. Kalau tak ada basic bahasa Arab pun tak apa. Inilah tujuan dia. Yang dah ada basic bahasa Arab, macam mana? Tengok pula dari sudut bagi kami feedback dan juga sudut macam mana kalau saya nak sampaikan. Adakah mudah untuk saya kalau saya juga nak cuba menjadi orang yang menyampaikan kefahaman Al-Quran ni. Maksudnya terjemahan dululah. Boleh macam tu. Jadi inilah Quran yang kita akan gunakan, mushafnya, dan material untuk mengajar tu semua saya akan kita akan bagikan, kita akan bekalkan selepas daripada setiap kelas. Maksudnya selepas itu. Di samping itu kalau nota-nota yang saya sendiri tulis macam tadi tu masih akan diperkemaskan dan diberikan kepada pelajar. Okey, sehubungan dengan itu, maka perlulah pentingnya untuk saya katakan, nak saya ceritakan tentang disclaimer. Untuk pengetahuan semua, kesemua terjemahan Al-Quran di dalam buku latihan dan mushaf ini telah pun disemak berpandukan terjemahan yang sahih dan diperakui seperti terjemahan yang diterima pakai oleh kerajaan yang beraliran sunnah wal jamaah. Jadi tak ada timbullah isu yang ini kami buat tafsiran sendiri ke, tak ada. Bukan lagi. Bukan macam tu. Dan dengan itu juga kami tidak bertanggungjawab ke atas penyelewengan terjemahan atau penyelewengan penggunaan yang menyimpang daripada terjemahan yang diterima pakai oleh terjemahan yang muktabar. Ini penting. Lagi satu, saya mohon sangat-sangat kepada semua peserta dan pelajar semua untuk tidak mengedarkan, untuk tidak mengulang cetak nota-nota yang diberikan ataupun risalah ataupun mushaf ni atau helaian-helaian dia, melainkan untuk kegunaan sendiri. Kalau kata kami akan beri PDF-nya setiap kali selepas kelas, tapi janganlah untuk diberikan. Kalau nak buat macam tu, maksudnya saya untuk sendirilah, untuk edaran kita dalam ni. Kerana apa? Saya takut menimbulkan fitnah. Kerana dia belum lagi
sudah, dia belum selesai. Ini adalah masih lagi work in progress. Jadi dekat situlah saya punya permintaan kepada setiap yang menyertai kelas ni. Saya tak kenal semua orang. Jadi di situlah maksud saya, kita tak izinkan Akademi Al-Quran Al-Bayan tidak mengizinkan untuk peserta-peserta blast. Maksudnya nak ajak siapa-siapa je masuk kelas ni. Seeloknya nak ajak boleh lagi, tetapi biarlah orang yang kita kenal. Jadi kita boleh ada kebertanggungjawabban di situ sebab ini masih lagi dalam pembinaan. Ya. Jadi kalau ada masih lagi kita perlu buat banyak penambahbaikan dan sebagainya. Dari segi disclaimer ni tadi, saya cakap macam itulah. Kalau ada yang berlaku begitu, maknanya saya dah bagi tahu. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang daripada syak, daripada wasangka dan perkara yang kita tidak inginilah. Daripada ada satu doa Nabi ajarkan kita tu. Nabi ajarkan kita supaya, ya Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang ada pada diri kami ni menjadi musibah pula kepada agama kami. Maksudnya kita ni tak nak kita ni disebabkan pekerjaan kita ataupun sesuatu yang kita lakukan menjadi fitnah kepada agama kita. Ya? Jadi itulah antara saya harap sangat kerjasama daripada setiap pelajar. Okey. Ini adalah reference yang kami gunakan sepanjang membuat mushaf, membina mushaf ini. Maknanya mushaf Mubayyinah tu tadi. Kemudian iaitu sumber teks. Kalau kita tengok, sekejap ya. Cerita sikit. Macam nak buat? Jap. Mushaf. Okey, jadi mushaf ni kalau kita tengok dia memang adalah daripada teks asal Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Jadid. Daripada maknanya kalau kita buka Quran yang macam ni, tulisan dia tu pun sama. Boleh nampak? Ni Quran biasa ni. Alamak, tak nampak. Nampak tak? Okey juga Ataupun yang tadi saya baca tu tadi. Inilah dia. Kadang-kadang orang kalau tengok Quran ni dengan kalau app, dia fikir macam, itulah saya punya ni. Inilah Qurannya. Ini PDF. Ni kalau kita tengok Quran, inilah tulisannya. Jadi yang tulisan dalam Mushaf Mubayyinah dan yang kita punya workbook tu nanti yang akan kita beri tu, dia adalah berdasarkan yang Quran tulisan tangan tu. Jadi kemudian rujukan ke terjemahan bahasa Melayu, kita menggunakan rujukan daripada kaedah terjemahan Smart Quran, Ustaz Baharudin Ayuddin. Ni kalau siapa-siapa yang pernah mengikuti, mungkin dia tahu jugalah. Kemudian terjemahan King Fahd Quran Kompleks, terjemahan Indonesia, terjemahan Abdullah Muhammad Basmeh, lepas tu Kamus Harfiah Kaedah Al-Furqan, Ustaz Nasaruddin. Banyaklah dekat sini saya senaraikan beberapa rujukan Nahu dan Saraf, Jadual fil I'rab Al-Quran wa Saraf wa Bayan daripada Mahmud As-Safi, Dr. Mahmud As-Safi. Al-I'rabul Quran Qasim Hamidan Das, ni dalam app pun ada, dalam kitab pun ada. Kemudian I'rab Muyassar, Tahlil Kalimatul Quran. Okey, untuk kita, kenapa perlu penting disebut tu? Sebab apa? Sebab itulah saya, macam mana pun saya harap kita dapat appreciate. Sebab kalau kita nak belajar ni semua dan nak letakkan semua tentang nahwu dan saraf dia supaya kita dapat terjemahan yang tepat, kita kena dapat terjemahan yang tepat. Kalau kita terjemah salah maksud, lari maksud, berdosalah kita dan juga kita boleh mengelirukan orang kan. Na'udzubillah. Jadi dekat situlah kita sebenarnya rujukan untuk nahwu dan saraf tu banyak. Rujukan tu banyak. Dari situlah yang saya rasa menyebabkan orang selalu cakap, alah susahlah nak belajar tu, kena buka kitab tu, kitab ni banyak kan. Jadi kat situlah kami come in. Maknanya kami ni cuba menjadi orang yang bridge
menjadi jambatan kepada mendekatkan jurang tu antara pelajaran yang susah tu kita nak jadikan dia mudah. Bukannya supaya yang ni kajian tentang bahagian lapis ketiga bawah Quran ni, dia punya apa ke, dia punya wazan dan sebagainya tu dah tak payah buat dah. Semuanya kita kumpulkan di dalam Mushaf Mubayyinah ni. Jadi boleh jadikan rujukan. Perkara itulah yang kita akan pelajari sepanjang tempoh modul 1 kelas intensif Al-Bayan ni dijalankan, insya-Allah. Ya? Baik. Ada soalan? Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya untuk mukadimah, ya. Sebentar teacher, ada soalan ni teacher Aida, boleh kami tahu maksud short form huruf-huruf bawah tu? Itu belum lagi lah. Belum. Itu modul 3 nanti. InsyaAllah. Belum lagi. Ini saya boleh tahu, tapi bila kita dah masuk nanti insyaAllah boleh tahu. Nak tahu hari ni memang nanti tahu dengan kaedah nahu yang kita ajar tu daripada modul 1 tu, di situlah nanti belajar. Tingkatkan. Yang tanya tu dah pandai kot tu. Nakal tu. Ada ke? Sekejap. Mana saya punya tadi ya? Baiklah. Ada silap pula. Bukan. Kalau ada soalan boleh kemukakan secara lisan pun boleh sekarang. Ya teacher? Boleh? Boleh. Silakan. Silakan. Kelas kita 1 jam lebih kurang ya teacher. Lepas itu kita boleh buka kepada soalan-soalan. Jadi yang ni saya sambung lagi sikit lah tadi. Kalau tak ada, lain tu tak ada apalah. Jadi rujukan pengenalan bahasa Arab ni, semuanya tu rujukan kita. Kitab dia banyak, kalau ceritakan nak semak tu tak daya sebenarnya. Kalau kumpulkan, kalau terjatuh atau kaki lumpuh tahu. Jadi Masya Allah, semoga yelah, kita bila kita bayangkan macam mana saya rasa kan, kita dapat mudah. Jadi kita nak mudahkan lagi. Bayangkan orang yang dulu macam mana lagi susahnya mereka. Tapi janganlah kita biarkan usaha tu tak bersambut. Marilah kita sama-sama kita pelajari supaya kita pun dapat pahala yang berterusan. Semoga kita dapat pahala berterusan sehingga ke kiamat nanti. Baiklah. Ada apa-apa soalan? Tak ada Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada moderator kita lah, Puan Zawiyah. Terima kasih diucapkan kepada teacher Aida. Ya, kalau kita tengok ya, yang menggali sedalam-dalamnya, yang mengorek gunung tu setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya itu telah dilakukan oleh kumpulan Al-Bayan ya. Dan kita ni sebenarnya ya, kalau analoginya kita mengutip hasilnya untuk kita manfaatkan, untuk kita suburkan lagi ya, apa yang kita dapat tu kita suburkan dan kita luaskan. Kerja-kerja nak mengkaji tu telah dilakukan oleh kumpulan ini ya. Dan alhamdulillah teacher Aida ada kebolehan bahasa Inggeris, memang bidang bahasa Inggeris, ilmu daripada buku bahasa Inggerisnya dikorek sedalam-dalamnya, juga ada ilmu bahasa Arab ya. Daripada ya betul, dan insya-Allah ya, dengan kombinasi tenaga beberapa orang tu tadi ya, telah menjadikan hal ini dapat dimanfaatkan oleh kita. Diharap ya agar sahabat-sahabat di sini dapat istiqamah lah kita. Ya, teacher, kalau saya nak maklumkan ya, kalau tak ada soalan ya, kalau ada soalan boleh kemukakan sekarang. Ada yang nak lift tu tak apa, silakan. Tapi kalau tak ada soalan ya, kalau ada soalan lepas ni boleh masukkan dalam grup grup kelas ini. Boleh dijawab oleh teacher pada malam nanti. Malam ni ada kelas yang topik yang sama tetapi live juga, bukan rakaman. Live juga. Jadi apabila kita dah tonton pagi ini, kemudian ada terfikir, ada soalan dikemukakan, boleh juga dikemukakan secara live pada malam ini. Baiklah, hingga itu ya, teacher tak ada apa-apa lagi, kita boleh tutup ya. Kelas ini dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr.